Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada DSN 4A ingin menerangkan tajuk kumpulan kami iaitu gangguan seksual. Saya Nurjana binti Husin ingin menerangkan mengenai pengenalan gangguan seksual. Umum mengetahui bahawa gangguan seksual ini sering berlaku di tempat kerja iaitu merupakan perkara yang negatif daripada pelaku kepada mangsa. Gangguan seksual ini merupakan perilaku yang berbentuk seksual yang ditujukan kepada seseorang yang tidak rela dan bersifat menghina ataupun perkara yang mencabul yang berlaku di tempat kerja. Jadi, mangsa yang mengalami gangguan seksual ini akan mempunyai beberapa tekanan terhadap diri mereka, iaitu tekanan emosi, tekanan kesihatan dan juga tekanan fizikal. Jadi saya akan menerangkan sedikit secara ringkas mengenai ketiga-tiga tekanan. Bagi tekanan emosi adalah mereka yang mengalami gangguan ini akan berasa cepat marah ataupun berasa sedih dan mereka malu untuk berhadapan dengan orang lain. Oleh disebabkan itu, mangsanya akan menghindari daripada orang sekeliling kerana mereka berasa takut dengan gangguan yang mereka hadapi. Okey, yang seterusnya adalah tekanan kesihatan. Okey, mangsa yang mengalami gangguan seksual ini akan menghadapi gangguan kesihatan seperti sukar untuk tidur, hilang selera makan kerana mereka ni sering memikirkan dan perkara tersebut adalah mengganggu fikiran mereka. Yang ketiga adalah tekanan fizikal. Bagi mereka yang alami gangguan seksual ini, mereka akan berasa panik dan mempunyai selalu bermimpi yang ngeri dan juga lesu tubuh badan. Okey, bagi gangguan seksual ini terdapat beberapa bentuk, iaitu yang pertama secara lisan, secara tidak lisan, secara berkomunikasi, secara visual, secara fizikal dan bahasa badan yang ditujukan kepada mangsa. Okey, untuk lisan adalah mereka ni akan menuturkan perkara yang tidak sepatutnya, seperti secara tiba-tiba mereka akan memanggil sayang kepada pekerja perempuan. Yang kedua adalah tanpa lisan. Tanpa lisan ni mereka akan membuat bahasa isyarat. Untuk komunikasi pun mereka akan mengatakan perkara yang sebagai contoh adalah mereka menyatakan perkara yang kesat, yang lucah, yang membuatkan mangsa itu tidak selesa. Okey, yang seterusnya adalah visual. Untuk visual ni, pelaku akan menunjukkan gambar-gambar yang tidak baik kepada mangsa. Jadi menjadikan mangsa itu tidak selesa dan berasa takut. Okey, bagi secara fizikal ataupun bahasa badan ni sama seperti tanpa lisan lah. Mereka akan memberi bahasa isyarat seperti menenung tubuh badan seseorang tu, menunjukkan perkara yang lucah macam tu. Okey, bagi isu gangguan seksual ini, saya dapat memberikan satu contoh kes, iaitu gangguan seksual ke atas Mas Ainur Samiran. Okey, Mas Ainur Samiran ni merupakan seorang pembantu peribadi. Namun, beliau ni telah membuat dakwaan kepada majikan dia kerana majikan tersebut telah membuat perilaku gangguan seksual terhadap diri dia, seperti memegang tangan, menyentuh pipi, bermain mata terhadap mangsa, menjerit bibir dan merenung payudara beliau. Disebabkan beliau ni tidak selesa dan berasa takut, jadi beliau membuat dakwaan terhadap majikannya. Okey, selain itu juga Mas Ainur Samiran ni telah membuat dakwaan ke atas majikannya juga kerana majikan ini telah menyalahgunakan kuasa untuk memaksa beliau melayani perbuatan seksual. Tapi apabila Mas Ainur Samiran ni menolak paksaan tersebut, majikan ni telah menafikan faedah yang sepatutnya diterima oleh Mas Ainur. Jadi berdasarkan kes tersebut, Mas Ainur Samiran ni merupakan mangsa daripada pelaku majikannya. Okay, majikan dia ni tidak sepatutnya melakukan perbuatan tersebut dan memaksa pembantu peribadinya untuk melakukan perkara gangguan seksual tersebut. Jadi, satu peruntukan khas mengenai gangguan seksual dalam Akta Kerja 1945 dinyatakan di dalam bahagian XVA, iaitu di bawah Seksyen 81A sehingga Seksyen 81G. Segala perincian yang lebih lanjut akan diterangkan oleh rakan sekumpulan saya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syahira binti Suginato. Saya daripada kelas DSM 4A, nombor metrik DSM 2019-060129. Baiklah, seperti mana yang kumpulan saya dapat adalah tajuk gangguan seksual, dan saya juga akan menerangkan sedikit tentang maksud ataupun tafsiran mengenai gangguan seksual. Tafsiran ataupun maksud aduan berkenaan gangguan seksual ni di bawah Seksyen 81A. Maksud yang berkenaan aduan berhubung dengan gangguan seksual mengikut Akta Kerja 1955 diertikan, ditafsirkan apa-apa aduan berhubungan dengan gangguan seksual yang dibuat oleh seorang pekerja terhadap pekerja yang lain, oleh seorang pekerja terhadap mana-mana majikan, ataupun oleh seorang majikan terhadap seorang pekerja. Di bawah Seksyen 81B pula, sebaik sahaja pihak berkuasa menerima apa-apa aduan berkenaan dengan gangguan seksual, pihak majikan ataupun mana-mana kelas majikan haruslah membuat siasatan terhadap aduan itu dalam cara yang telah ditetapkan oleh menteri. Kurungan 2 tertakluk kepada subseksyen kurungan 3. Jika ada majikan yang enggan membuat siasatan terhadap aduan yang diterima berkenaan dengan gangguan seksual seperti yang dikehendaki di bawah subseksyen kurungan 1, dia hendaklah segera yang praktik, tetapi dalam mana-mana kes tidak lebih daripada 30 hari selepas tarikh penerimaan aduan itu untuk memaklumkan kepada pengadu keengganannya itu dan sebab-sebab bagi keengganannya itu secara bertulis. Berkenaan dengan subseksyen 3, di mana di sini menerangkan tentang seorang majikan boleh enggan dalam membuat siasatan, yang bermaksud seorang majikan boleh tidak membuat siasatan terhadap aduan yang diterimanya berkenaan dengan gangguan seksual seperti mana yang telah diterangkan dalam subseksyen 1 jika aduan berkenaan gangguan seksual tersebut pernah disiasat dan tiada gangguan seksual dapat dibuktikan. Selain itu, majikan berpendapat bahawa aduan tersebut adalah remeh, menyusahkan dan dibuat secara tidak suci hati. Tidak suci hati ni bermaksud aduan tersebut dibuat secara tidak jujur. Dalam subseksyen 4 pula, jika ada pengadu yang tak berpuas hati terhadap keengganan majikan kerana majikan tersebut enggan, tak nak membuat siasatan terhadap aduan yang telah dibuat oleh pengadu, pengadu boleh membuat aduan pula kepada ketua pengarah. Dia boleh merujuk ketua pengarah berkenaan dengan aduan yang tidak disiasat oleh majikannya. Subseksyen 5, di mana ketua pengarah setelah membuat kajian semula perkara yang dirujuk kepadanya di bawah subseksyen 4. Yang pertama, sekiranya dia fikir perkara tu harus disiasat, dia boleh mengarahkan majikan itu untuk membuat suatu siasatan. Yang kedua, sekiranya dia bersetuju dengan keputusan majikan tu untuk tak membuat siasatan, dia boleh memaklumkan kepada orang yang merujuk perkara tu bahawa tidak ada tindakan selanjutnya yang bakal diambil mengenai aduan yang telah dibuat. Seterusnya adalah Seksyen 81C, di mana dapatan siasatan oleh majikan. Di bawah seksyen ini adalah jika majikan membuat suatu siasatan berkenaan dengan gangguan seksual dan diterima di bawah subseksyen 81B dalam kurungan 1, dan majikan itu berpuas hati kerana siasatan atas aduan gangguan seksual yang dibuatnya telah diterima. Jadi seterusnya apa yang harus dilakukan oleh majikan tersebut adalah majikan hendaklah yang pertama, dalam kes berkenaan dengan aduan gangguan seksual ni, jika dibuat oleh seorang pekerja, majikan boleh mengenakan tindakan disiplin seperti memecat pekerja tersebut tanpa notis, menurunkan pangkat pekerja tersebut, mengenakan apa-apa hukuman ringan yang bersifat adil dan patut. Dan apabila hukuman yang diambil oleh majikan terhadap pekerja tersebut adalah hukuman pemotongan gaji, majikan tak boleh potong gaji pekerja tersebut lebih daripada 2 minggu. Dan kes lain yang dibuat
oleh orang lain selain daripada pekerja mengenai gangguan seksual tu, dan majikan disyaratkan untuk membawa orang itu kepada pihak berkuasa disiplin ataupun mana-mana yang sesuai kepada apa yang tertakluk kepada orang itu. Di bawah Seksyen 81D pula, aduan berkenaan gangguan seksual yang dibuat kepada ketua pengarah. Yang pertama, jika suatu aduan berkenaan dengan gangguan seksual diberikan kepada ketua pengarah hendaklah menilai aduan tersebut dan boleh menyuruh seseorang majikan untuk membuat siasatan ke atas aduan tersebut. Yang kedua, apabila majikan disuruh untuk membuat siasatan terhadap aduan berkenaan dengan gangguan seksual tersebut, sepanjang tempoh 30 hari selepas masa diarahkan untuk membuat siasatan, majikan haruslah mengemukakan sebarang laporan kepada ketua pengarah mengenai aduan berkenaan dengan gangguan seksual tersebut. Yang ketiga, jika ketua pengarah menerima aduan berkenaan dengan gangguan seksual yang dibuat terhadap seorang majikan, iaitu tuan punya tunggal, maka aduan tersebut haruslah disiasat sendiri oleh ketua pengarah seperti mana yang telah ditetapkan oleh menteri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Rafi sebelum Rafi. Hari ini saya akan bincangkan tentang Seksyen 81D, aduan berkenaan dengan seksual yang dibuat kepada ketua pengarah. Poin yang keempat, selepas siasatan ketua pengarah berkenaan aduan gangguan seksual di bawah subseksyen 3, ketua pengarah hendaklah memutuskan sama ada gangguan seksual yang telah dibuktikan atau tidak, dan keputusan itu hendaklah dimaklumkan kepada pengadu dengan seberapa segera yang praktik. Okay, untuk poin yang kelima, walau apa-apa subseksyen 3, ketua pengarah boleh enggan membuat siasatan ke atas mana-mana aduan berkenaan gangguan seksual yang diterima di bawah subseksyen 3 jika A. Aduan berkenaan gangguan seksual itu telah pernah disiasat oleh ketua pengarah dan tiada gangguan seksual dibuktikan, atau B. Ketua pengarah berpendapat bahawa aduan berkenaan gangguan seksual itu adalah remeh, menyusahkan atau ia bukan dibuat dengan suci hati. Okay, poin yang keenam dan terakhir, di mana ketua pengarah enggan membuat siasatan terhadap aduan berkenaan gangguan seksual yang diterima di bawah subseksyen 3. Dia hendaklah seberapa segera yang partik, tetapi di dalam mana-mana kes tidak lewat daripada 30 hari selepas tarikh penerimaan aduan itu, memaklumkan kepada pengadu keaganannya itu dan sebab-sebab keinginannya secara bertulis. Okay, seterusnya Seksyen 81E, kesan keputusan ketua pengarah, di mana ketua pengarah memutuskan di bawah subseksyen 81D 4 bahawa gangguan seksual dibuktikan, pengadu boleh menampakkan kontrak perkhidmatan tanpa notis. Jika pengadu menampakkan kontrak perkhidmatan di bawah subseksyen 1, pengadu itu berhak mendapat: pertama, upah seolah-olah pengadu itu telah memberi notis penampatan kontrak perkhidmatan, dan yang kedua, faedah-faedah penamatan dan indemniti sebagaimana yang diperuntukkan di bawah akta ini atau kontrak perkhidmatan mengikut mana yang berkenaan. Seterusnya, Seksyen 81F, kesalahan. Mana-mana majikan yang gagal membuat siasatan terhadap aduan berkenaan gangguan seksual di bawah subseksyen 81B1, memaklumkan kepada pengadu tentang keinginannya dan sebab-sebab bagi keinginannya itu sebagaimana yang dikenaki di bawah subseksyen 81B2. Membuat siasatan terhadap aduan berkenaan gangguan seksual apabila diarahkan untuk berbuat demikian oleh ketua pengarah di bawah perenggan 81(5)A atau subseksyen 81D2, atau mengemukakan suatu laporan siasatan gangguan seksual kepada ketua pengarah di bawah subseksyen 81D2, memaklumkan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM10,000. Sekali Seksyen 81G, pemakaian bahagian ini tanpa mengira upah pekerja. Walau apa-apa perenggan jadual pertama, bahagian ini dilanjutkan kepada setiap pekerja yang diambil pekerja di bawah suatu kontrak perkhidmatan tanpa mengira upah pekerja itu. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiq Aminah binti Syamsuddin daripada DSM 4A akan menerangkan mengenai pandangan mengenai gangguan seksual terhadap Undang-Undang Pekerjaan. Di dalam slide ini, gangguan seksual merupakan salah satu perlakuan jenayah dalam pekerjaan yang kurang disenangi oleh masyarakat, terutamanya bagi golongan yang bekerja.
Isu gangguan seksual ini bukan hanya di sekitar kawasan pekerjaan, malah ia juga berlaku di kawasan, di dalam pengangkutan dan sebagainya. Apa yang dapat saya terangkan mengenai slide ini, gangguan seksual ini bukanlah satu jenayah yang kecil ataupun yang mudah yang masyarakat ataupun kerajaan pandang. Kiranya, gangguan seksual merupakan satu jenayah yang besar apabila berlaku di dalam tempat pekerjaan. Okey. Seterusnya, kerajaan telah mengambil beberapa langkah dalam menangani isu gangguan seksual yang ada di Malaysia ini, iaitu dengan mengeluarkan undang-undang mengenai gangguan seksual. Apa yang dapat diterangkan adalah kerajaan telah mengambil satu langkah ke depan untuk menangani isu gangguan seksual yang semakin melonjak naik di Malaysia ini dengan mengeluarkan undang-undang gangguan seksual, iaitu sebagai majikan ataupun pihak yang berkuasa dapat melaporkan ataupun melakukan siasatan kepada mengenai isu gangguan seksual ini yang berlaku di tempat kerja. Seterusnya, sebagai pekerja atau mangsa kepada perilaku gangguan seksual tersebut, mangsa kepada isu gangguan dapat melaporkan perkara yang berlaku terhadap diri mereka kepada pihak yang lebih berkuasa. Apa yang dapat diterangkan lagi mengenai poin yang kedua adalah pekerja ataupun mangsa perilaku isu gangguan seksual ini dapat melaporkan sekiranya beliau telah diganggu oleh perilaku gangguan seksual di tempat kerja kepada melaporkan isu itu kepada pihak yang berkuasa ataupun pihak majikan supaya pihak majikan dapat mengambil tindakan sewajarnya. Seterusnya, bukan sahaja pihak yang berkuasa sahaja mampu melakukan siasatan terhadap isu tersebut. Malah sebagai majikan kepada mangsa gangguan juga boleh melakukan siasatan terhadap pekerja-pekerja di organisasi tersebut. Seperti apa yang diterangkan daripada poin-poin yang saya terangkan tadi di atas. Dalam Seksyen 81A Akta Kerja 1955 memberi maksud aduan berkenaan gangguan seksual. Artinya apa-apa aduan berhubungan dengan gangguan seksual yang dibuat oleh seseorang pekerja terhadap pekerja yang lain, malahan oleh seseorang pekerja terhadap mana-mana majikan atau oleh seorang majikan terhadap seorang pekerja. Apa yang dapat diterangkan mengenai poin yang pertama adalah gangguan seksual ini bukan hanya berlaku di antara pekerja dan juga pekerja. Malahan ianya boleh berlaku di antara pekerja dan juga mana-mana majikan. Tak kisahlah majikan yang berperingkat atas ataupun majikan yang berada di ketua jabatan. Ataupun di antara majikan dan juga pekerja. Yang kedua, namun begitu, dalam seksyen ini menerangkan bahawasanya gangguan seksual ini boleh berlaku di persekitaran tempat kerja, tidak kira golongan di antara pekerja maupun pihak atasan. Seperti yang diterangkan melalui poin yang pertama tadi. Dan yang ketiga, pihak berkuasa dan majikan mempunyai kuasa dalam menangani kes gangguan seksual ini bagi mengurangi ataupun mengurangkan keselesaan di persekitaran tempat kerja serta mengurangkan kualiti kerja. Apa yang dapat diterangkan, pihak berkuasa dan majikan mempunyai kuasa untuk melakukan tindakan kepada perilaku gangguan seksual yang berlaku di persekitaran tempat kerja. Kerana sekiranya persekitaran tempat kerja berlaku gangguan seksual, semestinya pekerja akan kurang selesa dan juga pekerja akan berhenti. Maka di situ berlakulah pengurangan pekerja dan sebagai majikan atau pihak berkuasa perlulah mencari pekerja baru. Dari situ dapatlah pengurangan kos, kiranya dapat mengeluarkan lagi kos untuk mencari pekerja yang baru. Untuk yang terakhir sekali, majikan seharusnya memandang serius terhadap perkara ini dengan menghukum kepada perilaku yang bersalah dalam melaksanakan atau mengganggu ketenteraman pihak kaki tangan dalam gangguan seksual tersebut. Pihak majikan juga boleh melakukan tindakan penalti, iaitu membuang pekerja sekiranya prestasi pekerja itu sendiri jatuh merendung. Pihak yang bertanggungjawab boleh kenakan saman kepada pesalah gangguan tersebut. Malah menetapkan pesalah gangguan seksual tersebut ke dalam lokap agar mendapat keinsafan terhadap perbuatan yang dilakukan. Apa yang dapat diterangkan mengenai slide tersebut adalah selain dikenakan tindakan
dengan memberi nasihat ataupun amaran kepada perilaku gangguan seksual tersebut. Majikan ataupun pihak berkuasa boleh melakukan undang-undang ataupun menektarafkan lagi kesalahan ataupun denda yang dapat dilakukan terhadap perilaku gangguan seksual itu di tempat kerja, iaitu dengan mengenakan saman ataupun memasukkan perilaku gangguan seksual itu ke dalam lokap bagi mereka merasa bahawa sesuatu perkara gangguan seksual tersebut merupakan satu kesalahan yang besar sangat terhadap golongan pekerjaan. Selain itu, sekiranya majikan ingin menetapkan pekerja yang melakukan gangguan seksual tersebut ke dalam organisasi, majikan perlulah melihat prestasi pekerja tersebut di antara naik ataupun menurun. Sekiranya prestasi pekerja perilaku gangguan seksual tersebut jatuh merundung, majikan perlulah mengambil tindakan dengan membuang pekerja tersebut agar tidak merosakkan imej syarikat. Sekiranya prestasinya baik di dalam tempat kerja, pihak majikan perlulah mempertimbangkan sekiranya ingin mengambil pekerja tersebut ke dalam organisasi ataupun memindahkan perilaku gangguan seksual tersebut ke jabatan lain. Akta gangguan seksual ini penting dalam Malaysia pada masa kini kerana jika dilihat dari mata kasar, isu mengenai gangguan seksual ini semakin lama semakin melonjak naik bagi sektor pekerjaan. Undang-undang mengenai gangguan seksual ini perlulah dipertengahkan lagi agar isu mengenai gangguan seksual dapat ditangani serta dikurangkan lagi kes yang berkaitan. Tanpa undang-undang mengenai gangguan seksual, ianya bakal menjadi sambutan bagi perilaku yang melakukan gangguan tersebut kepada golongan yang tidak sepatutnya. Apa yang dapat diterangkan lagi, sekiranya pihak kerajaan tidak memperketatkan undang-undang gangguan seksual ini di Malaysia, orang yang melakukan gangguan seksual kepada mangsanya akan menjadi semakin agresif kerana isu ini tidak dibangkitkan ataupun dipandang remeh oleh kerajaan, maka perilaku gangguan seksual itu semakin berani untuk melakukan perkara-perkara tersebut kepada mangsa yang tidak bersalah. Seterusnya, kerajaan telah mengambil beberapa langkah dalam menangani isu gangguan seksual yang ada di Malaysia ini, iaitu dengan mengeluarkan undang-undang mengenai gangguan seksual. Apa yang dapat diterangkan adalah kerajaan telah mengambil satu langkah ke depan untuk menangani isu gangguan seksual yang semakin melonjak naik di Malaysia ini dengan mengeluarkan undang-undang gangguan seksual, iaitu sebagai majikan ataupun pihak yang berkuasa dapat melaporkan ataupun melakukan siasatan kepada mengenai isu gangguan seksual ini yang berlaku di tempat kerja. Seterusnya, sebagai pekerja atau mangsa kepada perilaku gangguan seksual tersebut, mangsa kepada isu gangguan dapat melaporkan perkara yang berlaku terhadap diri mereka kepada pihak yang lebih berkuasa. Apa yang dapat diterangkan lagi mengenai poin yang kedua adalah pekerja ataupun mangsa perilaku isu gangguan seksual ini dapat melaporkan sekiranya beliau telah diganggu oleh perilaku gangguan seksual di tempat kerja kepada melaporkan isu itu kepada pihak yang berkuasa ataupun pihak majikan supaya pihak majikan dapat mengambil tindakan sewajarnya. Seterusnya, bukan sahaja pihak yang berkuasa sahaja mampu melakukan siasatan terhadap isu tersebut. Malah sebagai majikan kepada mangsa gangguan juga boleh melakukan siasatan terhadap pekerja-pekerja di organisasi tersebut. Seperti apa yang diterangkan daripada poin-poin yang saya terangkan tadi di atas. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Alam binti Jaafar. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Gangguan seksual tidak boleh dipersepsikan sebagai masalah peribadi dalam sebuah organisasi. Masalah ini tidak boleh dipandang remeh kerana ianya melibatkan
masa depan mangsa dan juga imej organisasi. Menangani masalah gangguan seksual adalah tanggungjawab kita bersama. Tidak kesemua gangguan seksual di tempat kerja tertumpu kepada pekerja wanita sahaja. Ianya boleh juga dikaitkan dengan pekerja lelaki. Pada zaman moden ini, tidak ada batasan untuk seseorang itu untuk menyukai siapa saja. Ini kerana kita banyak terikut-ikutkan budaya barat. Dengan itu, terdapat dua cara mengatasi gangguan seksual. Yang pertama ialah mengubah cara kerja dan yang kedua ialah sokongan emosi. Yang pertama ialah mengubah cara kerja. Kita mestilah mengambil perhatian tentang bagaimana serangan gangguan seksual yang dialami boleh menjejaskan cara bekerja. Dalam pada masa yang sama, kita hendaklah mengubah cara kerja untuk mengelakkan diri daripada gangguan seksual. Cara mengatasi gangguan seksual yang kedua ialah sokongan emosi. Kita mestilah mendapatkan sokongan emosi dan berbincang dengan pakar kaunseling daripada Jabatan Sumber Manusia. Harapan kami ialah kami berharap agar pekerja dapat memainkan peranan yang amat penting dalam memilih untuk bekerja dengan syarikat yang sesuai. Selain itu, mereka digalakkan tidak mengekalkan hubungan dengan individu yang mereka berasa tidak selesa untuk bekerja bersama. Sekian, terima kasih.